Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi kembali kita untuk satu lagi sesi Jom Bincang. Dan tajuk saya kali ini adalah sebab sebenar majoriti rakyat tolak Anwar. Okay. So ini adalah perbincangan akademik, jadi sila share ramai-ramai dan nyatakan jika audio jelas. Okay. So apabila saya berkata majoriti rakyat tolak Anwar, ini bukanlah satu kenyataan propaganda. Ini adalah berdasarkan data sebenarnya dan keadaan atau realiti semasa. Pertama sekali, jika kita lihat dari sudut pencapaian Pakatan Harapan pada PRU 15, ya, so pada PRU 15 Pakatan Harapan sebenarnya memberitahu pengikut mereka bahawa mereka menolak Zahid dan kleptokrat. Jadi kita anggap yang mengundi Pakatan Harapan ni semuanya orang yang menolak Zahid dan kleptokrat. Begitu juga Zahid bersumpah demi Allah tidak akan kerjasama dengan DAP dan Anwar. Jadi kita anggap semua yang mengundi UMNO ni menolak DAP dan Anwar. Jadi jika kita lihat pencapaian Pakatan Harapan keseluruhannya, dia dapat 81 kerusi. Ramai silap, dia kata 82, sebenarnya 81, sebab kita tak boleh kira kerusi muda. So dia dapat 81 kerusi, jauh kurang daripada majoriti muda. Dan 81 kerusi itu pun tak sampai pun 35%. Dia 30% je pengundi negara, dan majoriti hampir keseluruhan atau majoriti besar pengundi ini adalah China dan India. Peratus Melayu yang mengundi Pakatan Harapan tak lebih dari 11%. Dan kalau kita lihat Barisan Nasional pula, dia mencatat pencapaian terburuk dalam sejarah, dan pencapaian dia kalau kita kira undi Melayu pun begitu teruk. Saya kira kalau kita campurkan peratus Melayu yang mengundi UMNO, ya, dan Pakatan Harapan, tak sampai pun 30%. Okay. So maknanya tak sampai 30% Melayu Islam menyokong Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, dan Anwar tak sampai pun 11% atau 11% Melayu Islam sokong Anwar. Rakyat keseluruhan tak sampai pun 30% sokong Anwar. Tetapi sejak PRU 15 kita lihat pencapaian PH dengan BN makin buruk, dan ini terbukti menerusi PRN 6 negeri, di mana 9 bulan selepas PRU 15, ya, di 6 buah negeri yang dahulunya kalau kita campur kerusi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, jumlahnya 60% daripada 140 lebih kerusi dalam 6 negeri, ia terus beralih tangan. Kini Perikatan Nasional pegang 60% daripada 140 lebih kerusi di 6 negeri. Dan kalau kita lihat pengaliran mengundi Melayu Islam menghala ke Perikatan Nasional daripada PKR, daripada Amanah dan daripada UMNO, trend dia jauh lebih tinggi pengaliran itu berbanding PRU 15. Maknanya yang sokong Pakatan Harapan pada PRU 15, yang sokong UMNO pada PRU 15, saki-baki Melayu yang sokong pun dah jauh berkurang. Kita juga lihat di PRK baru-baru ini di kubu kuat UMNO di Pelangai. Kita lihat undi Melayu Islam mengalir daripada PKR dan Amanah kepada Perikatan Nasional, dan Barisan Nasional majoriti dia jatuh teruk. So semua ni menunjuk, dan Melayu Islam ni dia majoriti di negara ni. Jadi semua ni berdasarkan data-data ni kita lihat sebenarnya majoriti besar, bukan majoriti muda, majoriti besar. Saya rasa jauh lebih daripada, bukan saya rasa, memang jauh lebih daripada 2/3 rakyat Malaysia menolak Anwar. Jadi mengapa ini berlaku? So anda lihat sebenarnya Anwar ada satu masalah yang saya fikir dia perlu perbetulkan. Masalah ni sebenarnya wujud dari dulu lagi. Masa dia keluar penjara, kemudian selalu ada retorika I have the numbers, I have the numbers, I have the numbers. Dia selalu cuba menggembirakan semua pihak. Jadi dia nak menggembirakan penyokong dia,
bahawa dia akan jadi Perdana Menteri tidak lama lagi. So I have the number, sedangkan dia tidak ada jumlah majoriti. Dan benda ni telah mengganggu gugat kerajaan-kerajaan terdahulu, khususnya pentadbiran Tun Mahathir. Kemudian benda ni berlarutan selepas dia jadi PM. Malah selepas dia jadi PM, bukan lagi masa untuk dia berhujah, ianya masa dia untuk bertindak, menunjukkan bahawa apa yang dia kata sekarang dia mampu terjemahkan kepada satu tindakan yang boleh dirasai rakyat. Tetapi tidak, selama ni sehingga sekarang dia asyik berhujah, asyik menyatakan pendirian dia. Saya nak perang rasuah, saya nak buat ini, saya nak buat itu, tetapi tindakan dia tidak mencerminkan hujah dia. Contohnya dia nak perang rasuah, tetapi dia berkawan dan duduk dalam kerajaan bersama parti yang dikira dulu ni parti paling korup, parti paling kleptokrat ya. Tapi semuanya sekarang dah suci bersih. Malah orang yang dia tuduh ada bukti hitam putih telah melakukan satu kesalahan dalam skandal LCS ya, dia naikkan sebagai TPM. So rakyat menilai satu-satu penipuan ini, kejanggalan ini, kepelikan ini, benda-benda luar tabi'i ini. Rakyat bukannya bodoh, ini benda yang kita boleh lihat depan mata. Jadi apabila Anwar tidak mendengar keluhan rakyat tapi dia meneruskan tabiat ini, ia menyebabkan rakyat makin kurang percaya dengan apa yang dia hendak. Jadi orang yang sokong Anwar, dia bukan sokong Anwar sebab dia percaya Anwar, dia sokong Anwar cuma sebab dia tak suka. Contohnya dia tak suka PAS, atau dia tak suka Bersatu, atau dia tak suka Tun Mahathir. Itu yang kumpulan kecil, khususnya China dengan India, yang menyokong Anwar. Yang majoritinya yang tidak tapi bukan sebab mereka percaya Anwar. Saya ada berjumpa dengan orang Cina, orang India, dia tahu Anwar putar belik kata-kata dia, tindakan dia tidak mencerminkan kata-kata dia dan sebagainya. So itu masalah Anwar. Dan lagi satu, dia cuba gembirakan semua pihak. Kadang-kadang dia buat kenyataan yang tidak masuk akal. Contohnya masa kempen pilihan raya, dia pergi ke satu majlis orang India, orang Tamil, dan dia secara sembarangan dia kata bahasa Tamil akan diperkenalkan atau harus diperkenalkan sebagai mata pelajaran tambahan di sekolah. So dia cuba gembirakan semua pihak. Dia nak gembirakan orang Tamil. Bila dia pergi ke non-Muslim, dia beritahu satu benda untuk menggembirakan mereka. Bila dia berdepan dengan orang Islam, dia cakap benda lain untuk menggembirakan orang Islam. He tries to please everyone, menyebabkan dia dilihat sebagai seorang yang tidak decisive. Dan apabila kata-kata dia ni tidak diterjemahkan dengan satu tindakan, kerana dia berkata benda yang sebenarnya mungkin kabinet sendiri belum bincang atau tidak tahu, bila dia berkata begitu sahaja dan ia tidak diterjemahkan kepada satu tindakan, orang makin lama makin kurang kepercayaan kepada dia. Contoh isu Palestin, banyak perkara janggal. Dia nak buat satu perhimpunan, selepas berlaku satu lagi perhimpunan, sebuah NGO pro Pakatan Harapan yang tidak membenarkan orang bertakbir, tidak membenarkan gambar yang kritik Netanyahu ya. Kemudian Anwar nak buat satu perhimpunan, di situ janji-janji ditabur, di sini tidak akan ada apa-apa larangan dan sebagainya, tetapi akhirnya spanduk Netanyahu tidak dibenarkan masuk. Kemudian Anwar di dalam perhimpunan itu, dia mengaku diri dia mempertahankan Palestin, tetapi dan dia secara halus dia mengutuk, bukan secara terus dia mengutuk Israel secara halus, tetapi ini tidak diterjemahkan dengan satu kenyataan dasar, satu pendirian rasmi oleh Malaysia menerusi PMO ataupun Perdana Menteri sendiri, kenyataan rasmi hitam putih ataupun perutusan rasmi yang menyelar mengutuk tindakan Israel dan mengutuk Amerika Syarikat. So banyak percanggahan yang orang terjemahkan sebagai muslihat, nak kata tipu muslihat ke atau muslihat ke, ini adalah bayangan yang diberikan dan ini yang saya dapat. So benda ni tidak membantu pentadbiran Anwar. Mungkin Anwar tidak sedar ianya sedang menyebabkan lebih ramai meluat.
Sebab itu berlaku huru-hara politik khususnya di media sosial. So, mereka mengekang media sosial tetapi itu tidak akan mengekang rasa tidak puas hati rakyat. So, this is going to affect Anwar, bukan hanya Anwar very badly, Pakatan Harapan very badly. Because benda yang diperjuangkan 20 tahun, semuanya tidak dituruti, malah Anwar melakukan sebaliknya. Contohnya, Anwar beria-ia 20 tahun nak perang nepotisme, dia masuk saja kerajaan, dia mengamalkan nepotisme pada kadar yang luar biasa, paling luar biasa. Dia memberi lampu hijau kepada semua menteri nak libatkan ahli keluarga. Kononnya asalkan tidak ada gaji. Itu mengarut. Kalau anda libatkan ahli keluarga, itu nepotisme. Ya, dia nak perang rasuah, dia naikkan Zaid Hamidi sebagai TPM. Ya, dia kata nak beri PH menjamin kebebasan bersuara. Kerajaan inilah paling mengintimidasi mereka yang mengkritik kerajaan. Ya, intimidasi ini wujud. Ya, dan censorship of media, sama ada media sosial ataupun media arus perdana dari sudut apa yang boleh dikatakan wujud. Cuma saya tak nak sebutlah ini kerajaan yang buat. Cuma saya boleh sebut ianya sedang berlaku di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. So, semuanya di Anwar berkata dia masuk, dia boleh stabilkan ringgit. Ya, ringgit berada pada prestasi terburuk dalam sejarah. Ya, dulu dia kata Perdana Menteri terdahulu dia tak nak dengar apa-apa. Ringgit teruk maknanya tak tahu buat kerja, tak erti buat kerja. Pelabur ataupun dunia asing sudah tidak yakin dengan Malaysia. Ya, tetapi sekarang sebenarnya ringgit berlipat kali ganda lebih teruk daripada apa yang dia dakwa dahulu teruk. Tetapi Anwar, kita tidak dengar apa-apa penekanan yang diberi kepada kerajaan yang menunjukkan kerajaan tahu ataupun peka terhadap perkembangan ni. Kerajaan seolah-olah buat donor. Benda ni dah sampai tahap krisis, tahap kecemasan, tetapi tindak tanduk kerajaan tidak menampakkan bahawa kerajaan mengaku ianya sudah berada pada tahap krisis. So, bila kerajaan tidak bertindak dan mengaku dan mengiktiraf bahawa benda ni sudah sampai tahap krisis, kita berada dalam bahaya kerana tindak tanduk kerajaan menunjukkan kerajaan sebenarnya tidak tahu apa nak buat dan mungkin tidak akan melakukan terbaik. So ekonomi teruk dan sebagainya. So, semua ni adalah disebabkan Anwar dia fikir rakyat ni terlalu sayangkan dia. Dia ada penyakit ni. Dia fikir rakyat terlalu sayangkan dia. Dia tidak sedar majoriti rakyat jauh lebih 2/3 bukannya penyokong Anwar. The large majority in this country is not Anwar supporters. Dan majoriti ni bertambah dan ini terbukti menerusi pilihan raya negeri maupun pilihan raya kecil, ia makin bertambah. So, tapi dia fikir rakyat sayangkan dia dan apa jua dia kata ianya akan diterima rakyat. Tetapi rakyat menilai semua kejanggalan, keganjilan, kepelikan, benda luar tabi'i yang sedang berlaku. Ya. So, inilah masalah dengan Anwar dan inilah sebab sebenar Anwar tidak diterima majoriti rakyat. Sebab sifat dia yang terlalu percaya yang dia disayangi ramai dan dia boleh kata apa sahaja, dia boleh buat apa sahaja, benda itu akan diterima. Sebab itu semua sasaran dia tak menjadi. 9 bulan dia berkempen untuk PRN 6 negeri. Ya. Dia nak mengaku ke tak mengaku, tapi dia lebih berkempen daripada menentukan dasar negara, mengumumkan dasar kerangka kerja pengemulihan ataupun menubuhkan jawatan kuasa untuk mengkaji dan menangani isu-isu semasa. Dia lebih berkempen untuk 9 bulan. 9 bulan kempen, kemudian kempen yang dahsyat pada tempoh kempen rasmi di PRN 6 negeri dengan pengakuan dia bahawa mereka boleh tawan Kedah, mereka boleh tawan 5 negeri. Akhirnya mereka mencatatkan prestasi yang terburuk dalam sejarah PH semenjak 2013, iaitu daripada PH dengan BN pegang 60% kerusi, Perikatan pula pegang 60% kerusi. Kedah mereka lenyap terus. So, ini menunjukkan bahawa kaki Anwar tidak berpijak di bumi nyata. Dia tidak sedar bahawa kalau anda berkempen 9 bulan campur dengan tempoh kempen yang rasmi, saya tak akan terima apa-apa keputusan melainkan PH tawan 6 negeri. Ya. Tetapi
pencapaian dia cukup teruk. So ini menunjukkan Anwar tersasar daripada landasan kebenaran, ya. The reality on the ground, iaitu dari sudut sama ada rakyat sayang dia ke tidak sayang dia, dengan apa yang Anwar fikirkan ni jauh berbeza, ya. His another way of saying it dalam bahasa Inggeris is he does not have his finger on the pulse of the nation, ya. So itu ulasan saya berhubung dengan topik jom bincang hari ini, iaitu sebab sebenar majoriti rakyat Malaysia menolak Anwar. Okey. So untuk perbetulkan perkara ni, Anwar perlu ubah sikap dia. Ubah sikap dia, ubah penampilan dia, ubah cara dia, dan jangan fikir bila dia melakukan kezaliman ini, dia berat sebelah dan sebagainya, rakyat akan terima. Because when the majority, the large majority does not like you, then segala benda salah yang anda lakukan will be magnified, akan menjadi lebih besar daripada sebenarnya. Mereka akan menumpu kepada benda tu. So you have to start, kamu suka tak suka, kamu kena berlaku adil. Kamu kena hentikan sikap dendam, ya? Kalau tidak, it's going to get worse. Dan pada PRU 16, rakyat tidak akan mendengar apa lagi, sebab mereka tidak akan percaya walau sepatah pun yang dikatakan oleh PH, ya? Dan PH tidak akan ada modal lagi, sebab rakyat akan kata apa jua yang anda cakap, apa jua yang anda janji tidak akan dilaksanakan. Dan ini terbukti pada PRN 6 negeri selepas kempen 9 bulan, rakyat tidak mempercayai janji PH. Selama 9 bulan rakyat tidak kagum dengan tindak tanduk Anwar yang nak orang ni ditangkap, orang tu rakyat tak kagum. So Anwar has to change, or the PM has to change. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.